Hai cikgu, yang nama saya Si Jing yang kumpulan ke kita yang ialah A7 berkumpulan A7. Nah, hari ini kita nak present you yang itu filem Tomorrowland. Okay, so dan agenda yang hari ini presentation ialah ada butiran filem, latar belakang waktu dan pengenalan, jalan cerita, unsur-unsur tamadun, faktor kebangkitan dan kejatuhan tamadun, interaksi positif dan negatif, dan last but not least yang itu ringkasan yang ini hari ini overall itu presentation. Okay, so before saya pergi dalam itu konten yang hari ini presentation, saya nak introduce you yang ahli kita yang itu ahli perkumpulannya, itu seluruh ahli pasukan ialah ada Si Jing dan saya itu Ivor, Shen Stanley, Kai Chi, Chi Hui dan Ke Wei. Okay, so itu kontennya butiran filem yang itu Tomorrowland dan tajuk filem penuh ialah Tomorrowland A World Beyond yang ini full name yang ini filmnya lah. Yang itu jenis type of yang filem ini ialah fiction science, yang itu science fictionnya, aksi, penggembaraan dan keluarga. Yang tayangan perdana yang itu tarikh itu film berpremiumnya ialah 2015 Mei 21 dan penggarang iaitu director nama itu Brad Bird, yang itu penulis yang itu writer ialah Damon Lindelof, Brad Bird, Jeff Jensen, dan pelakon yang itu aktor dalam filem ini ialah adalah George Clooney sebagai Frank Walker, Britt Robertson sebagai Casey Newton, Hugh Laurie sebagai Nix, dan Rafi Cassidy sebagai Athena. Dan last but not least yang itu IMDb kata, yang itu IMDb adalah satu organisasi yang itu dibuat yang ini kada yang itu rate ini ialah Tomorrowland, yang itu IMDb kada pergi itu Tomorrowland ialah 6.4. Nah, compare ke movie lain-lain yang itu filem lain-lain, nah ini yang ini rate ini yang kada ini yang sangat tinggi lah compare. Okay, nah pergi itu latar belakang waktu dan pengenalan yang ini character background dan introduction nah in English lah. Okay, nah gambar ini ialah Frank Walker. Frank Walker ialah main karakter tersatu di dalam Tomorrowland ini. Nah, Frank Walker ialah satu orang yang itu pencipta genius dan itu pemimpin baru Tomorrowland. Dan Frank Walker ialah waktu utama filem sini, kemunculan telah menjadi kunci dalam filem Key of Truth dan Bridge of Civilization. Yang karakter kedua ini Casey Newton. Casey Newton ialah itu harapan baru bumi dan itu penukar permainan. Itu Casey Newton ialah waktu utama yang lain dalam filem sini yang dibandingkan dengan Frank. Casey ialah kunci harapan untuk masa depan dunia dan sumber dan motivasi baru untuk Tomorrowland. Nah, gambar ini ialah Nix. Nix ialah penjahat dalam filem ini. Dia ialah pemimpin Tomorrowland yang presentnya. Yang Frank Walker ialah barunya yang ini yang presentnya lah. Okay. Nah, Nix yang itu yang telah menghilangkan harapan dan mengecewakan manusia. Dia mempercayai bahawa membiarkan manusia musnah dan pupus ialah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia kerana kesombongan manusia. Nah, main karakter keempat yang ini sangat special di dalam Tomorrowland film ini. Nah, nama perempuan ini ialah Athena. Yang Athena compare ke bapa dia Nix. Athena berbandingkan dengan bapanya Nix. Athena yang bijak dan waktu utama film ini lebih mempercayai harapan manusia dan dia telah memilih Frank dan Casey untuk menyelamatkan dunia dan Tomorrowland. Namunnya,
dia telah berkembang untuk memusnahkan menara komander untuk menghentikan perlawanan antara Frank dan Nix. Okay. So after yang itu karakter itu introduction dan background, saya nak pergi itu latar belakang filem. Nah, itu background yang filem ini. Nah, bagi Tomorrowland, ia ialah filem fiction, science fiction, aksis dan penggembarangan yang menceritakan kisah seorang gadis yang ingin membantu bapaknya. Kisah seorang budak lelaki yang mempunyai idea dan kreatif serta ingin membawa masa depan yang lebih cerah. Dan kisah robot yang mahu menyelamatkan dunia walaupun dia perlu menentang bangsa dan tamadunnya sendiri dan jatuh cinta dengan budak lelaki itu. Nah, in the last, Tomorrowland ialah filem yang hebat untuk ditonton. Ia bukan sahaja mempunyai pengetahuan untuk masa depan, tetapi juga ilmu untuk kita belajar, menyelamatkan dan melindungi dengan dunia. Nah, nampak saya siap. Terima kasih. Hai, nama saya Evo Lawanti. Di sini saya membawakan jalan cerita. Di jalan cerita dia ada 5 part, ialah permulaan, mendekatkan kebenaran, pusing, klimaks, dan berakhir. So di part sini saya nak cerita intro tentang Tomorrowland film. Nombor 1, bahagian permulaan. Hubungan pertama Casey dan Athena dan Tomorrowland. Di bahagian Casey dia di balai polis, dia ambil satu pin, tapi satu pin bukan dia punya. Satu Athena panggil Casey punya. Itu pin dia kalau guna itu pin dia macam projector, boleh pergi lain planet Tomorrowland atau planet pakai Tomorrowland. Tapi aku you ambil itu pin, dia bukan boleh pergi Tomorrowland, dia boleh tengok saja macam projector, tengok saja, tak boleh pergi sana. Satu pin dia ada bateri punya. Sebab Casey dia guna bateri habis, dia nak cari bateri, dia eBay search, ada satu kedai ada Joy itu pin, dia pergi cari itu kedai. Tapi itu kedai punya orang dia macam Terminator punya robot, dia bukan orang baik, dia nak attack Casey. Athena tahu macam ni, Athena nak pergi tolong Casey, nak tolong Casey di bab sini. Betul ialah bahagian mendekatkan kebenaran. Casey dan Athena mencari Frank untuk kebenaran. So sekarang Casey dan Athena nak cari Frank. Itu Frank dia create itu pin bagi orang dia. Frank macam powder dia. Tomorrowland pun dia ada pergi sana. Designer dia macam. Tapi so sekarang Frank, Casey dan Athena dia, nak pergi Tomorrowland. Tapi di jalan pergi Tomorrowland ada banyak orang tak baik nak attack dia, macam robot punya, Terminator punya robot nak attack Casey, Athena dan Frank.
dia tak mau panggil kami pergi Tomorrowland. So sekarang Casey, Adena dan friend yang nak guna roket pergi Tomorrowland. Nombor 3, filem bahagian Kota. Kembali ke Tomorrowland, bertemu Nix dan mencari kebenaran Tomorrowland. Sekarang Frank, Athena dan Casey di Tomorrowland. Dia face satu orang, dia bukan orang baik, dia punya macam orang tak baik punya bos. Dan dia boleh di Tomorrowland ni dia ada satu mesin, dia boleh tengok future bumi. Dia boleh tahu bumi macam bumi tak boleh guna, semua orang nak mati ya, animal nak mati macam ni ya. Haiwan bukan animal. Okay. So tapi itu mesin dia macam pin, boleh tengok saja, tak boleh pergi sana. So itu pun macam fake punya video lah. Dia bagi dia tak mau bagi lain punya bumi orang pergi Tomorrowland. So dia tipu Casey, Frank dan Athena. Nombor 4 bahagian Climax. Frank vs Nix untuk masa depan tempatan. So sekarang Frank, Casey dan Athena kena fight dengan Nix sebab Nix dia tak mau tolong bumi punya orang. Dia nak satu orang di Tomorrowland. So Frank, Casey dan Athena dia nak tolong bumi punya orang boleh alive. So sekarang dia nak defeat Nix lah. Akhirnya bahagian penamat. Sekarang Frank dan Casey sudah defeat Nix. Dia nak tolong bumi punya orang boleh sustain life. Sekarang dia nak cari pandai punya orang tolong dia create baru punya Tomorrowland. So sekarang dia bagi orang panggil orang itu pin, bagi orang tahu ada Tomorrowland. Ini Tomorrowland boleh bagi semua orang main sini. Di sini ada high technology, boleh sustain di bumi tahu Tomorrowland. Terima kasih. Sini saya pendapat semua. Thank you. Tomorrowland ialah filem sci-fi dan menceritakan pandangan dunia yang tetap. Filem ini menceritakan dunia selagi masa depan yang mengambil bahagian dan misi berbahaya untuk membongkar rahsia tempat yang dipanggil Tomorrowland. Pasti terdapat banyak elemen paparan dalam filem itu. Tomorrowland dipersembahkan dalam gambar penuh berkali-kali dalam filem itu. Dan maknanya adalah untuk mencipta fantasi yang ingin untuk menonton. Usul-usul filem untuk termasuk rasa sains dan teknologi untuk menjadi seluruh bandar berasa futurisi dan berteknologi. Ia bertepatan dengan tema sci-fi filem itu. Dan bandar masa depan direka sebagai semua bandar dengan 3 rangkaian pergumpulan dimensi. Reka bentuk bandar juga mengambil kira muda dan hijau, pencekar langit dan menjulang tinggi penuh dengan momentum. So, yang elemen kedua ialah tentang pendidikan. Tentang pendidikan dapat memulihkan keyakinan rakyat pada masa hadapan. Pada masa yang sama, teknologi yang paling indah di dunia ditambah. Dan
Penanaman tumbuhan hijau melambangkan persekitaran hidup manusia yang paling harmoni dan progresif. So, yang elemen ketiga adalah tentang bagaimana tamadun yang berkembang. Pembangunan dibahagikan kepada dua plot asas. Separuh pertama adalah dunia selari yang indah, separuh kedua ialah dunia manusia yang sebenar. Tetapi, dunia sebenar hampir musnah dan mereka perlu kembali ke dunia masa depan untuk menyelamatkan bumi dan mengubah nasib manusia. Terusnya, apa yang saya akan berkatakan ialah tentang faktor-faktor kelahiran dan kemerosotan. Ini akan dibahagikan kepada 4. So, yang pertama, bakat dan penerokaan potensi. Maksudnya, selepas mengaji filem itu sendiri, bakat dan penerokan potensi disahkan sebagai salah satu faktor yang membantu tamadun robot meningkat, yang mana semasa filem itu, tamadun mencari dan menerokan orang yang berpotensi mencipta masa depan, membina dan memajukan teknologi dan pembangunan tamadun, yang mana tamadun itu mencari orang yang kebolehan dan mempunyai kepayaan untuk membantu meningkatkan dan membangunkan teknologi maju untuk tamadun. Seterusnya, faktor yang kedua, berkembang melalui perdagangan dan pelaburan antara tamadun. Maksudnya, berkembang melalui perdagangan dan pelaburan antara tamadun adalah tamadun robot ingin meningkatkan tamadun mereka. Memandangkan tamadun robot tidak cukup maju, lebih banyak pelaburan diperlukan untuk membantu tamadun robot bergerak ke arah kejayaan. Oleh kerana tidak kira betapa berbeza atau zaman tamadun itu, sumber adalah elemen terpenting untuk mengekalkan dan pembangunan tamadun itu sendiri. So, seterusnya, faktor yang ketiga, keruntuhan laluan perdagangan. Tamadun keruntuhan laluan perdagangan adalah salah satu perdagangan yang laluan ingin berdagang dengan manusia akibat robot tamadun kecewa dengan manusia kerana mereka telah memusnahkan bumi sehingga mereka ingin bekerjasama dan dilaburkan oleh manusia. Disebabkan oleh kejatuhan perdagangan, tumurun yang merupakan tamadun robot semakin hilang dan kekurangan sumber untuk mengekalkan dan membangunkan tamadun mereka. So, yang akhirnya keempat ialah kekurangan bakat dan orang yang berpotensi. Maksudnya, kemudian satu lagi keruntuhan adalah kekurangan bakat dan potensi kerana tamadun robot menolak manusia yang bahan yang paling penting dan asas adalah kekurangan harapan, bakat dan potensi yang bermaksud masa depan tamadun itu rosak pada asasnya kerana tamadun robot telah kehilangan harapan untuk manusia. Oleh kerana tamadun robot secara beransur-ansur ingin bekerjasama dan dilaburkan oleh manusia, tamadun robot kekurangan manusia yang berbakat dan manusia yang berpotensi untuk mengekalkan dan membangunkan tamadun robot. Saya ingin bercakap tentang positif dan negatif interaksi dalam filem ini. Pertama, inspirasi dan kecerdasan yang datang dari keseronokan dan kimiangan. Dengan pemikiran Tomorrowland mempunyai urat yang keserupa dengan itu, di satu pihak Frank dan Casey mewakili sisi kepintaran yang menyeronokkan dan imajinatif dengan cara dan asal unsur mereka yang tersendiri. Ciptaan dan ciptaan manusia apabila dilahirkan dari sisi yang mengembirakan minda kita adalah indah dan menggembirakan serta berfungsi. Tema itu
yang dikumpulkan secara halus oleh Tomorrowland mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh inovator dan brand hari ini. Kedua, inspirasi dan kecerdasan yang datang dari tujuan dan keperluan. Dalam masyarakat hari ini, cabarannya ialah agar inspirasi untuk tujuan atau khayalan bebas daripada politik dan ketamakan. Di situlah ia mula runtuh. Apple Watch, tebing angin atau apa sahaja perkara itu mungkin membuatkan kita berasa lebih baik. Tetapi ia juga menjana wang atau mendapat bantuan untuk seseorang. Ketiga, mengubah potensi masa depan dengan sama ada optimis dan permisif. Akhirnya, dua jalan inspirasi dan kepintaran itu akhirnya menentukan sebahagian daripada nasib dan masa depan kita. Menurut logik dan Massive Tomorrowland, sama ada keyakinan dan tanggungjawab pribadi boleh menyelamatkan dari menciptaan masa depan yang lebih baik, atau permisif dan pasrah kepada kemusnahan cara hidup kita. Filem ini meningkatkan isu-isu ini ke tahap bencana. Orang yang boleh membuat bola itu mengolah kemana-mana arah yang pemikiran bebas, yang berharga dari pelajaran satu dan pelajaran dua. Pengaturan pada arah pemanduan mereka. Alamatnya adalah untuk mengajar, memotivasi dan memberi inspirasi kepada lebih ramai orang untuk menggerak ke arah yang positif dan bukanlah yang negatif. Terima kasih. Sekarang saya ingin membuatkan ringkasan tentang filem Tomorrowland. Tomorrowland ialah sebuah filem yang hebat kerana dia telah menggambarkan isu iklim dunia sebenar yang manusia terus mencedahkan planet ini. Yang penting untuk kita untuk melindungi dan menjadikan dunia bertambah baik dengan bakat dan kreatif manusia yang kita pegang. Dengan menerapkan semangat dan pemikiran daripada filem ini, ia boleh menjadikan dunia kita lebih baik dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk manusia yang tinggal di planet ini. Pada pendapat saya, filem ini ada beberapa poin yang boleh kita belajar dalam hidup kita, seperti tidak berputus asa, menjaga persekitaran kita, dan berani untuk menyelesaikan semua masalah. Filem ini dia bukan sahaja memberikan kreatif bagi kita, dia juga ada beberapa poin boleh bagi kita untuk belajar. Jadilah saya rasa filem Tomorrowland ini adalah sebuah filem yang bagus. Okey, sekian, terima kasih.